Kembali bersama dengan kami di Rampai Pagi dalam segmen yang pastinya dinantikan ramai kerana kita janji-janjikan ni, Ramizah, ya. Berkenaan dengan segmen Tanah Asas Kemajuan Negara dan tajuk yang akan dibawakan, insya-Allah kita bincangkan bersama nanti. Kita akan bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Khairul bin Zakaria, merupakan seorang pegawai tanah. Sudah pun hadir di studio di sebelah kiri Nat dan Ramizah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat, ya. Alhamdulillah. Pertama sekali kami ingin ucapkan selamat datang ke studio Ramai Pagi di sini. Ini adalah kali kedua pertemuan kita ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali pertama bersama saya. Kali pertama bersama dengan Ramizah, kali kedua bersama dengan saya. Dan selalunya kalau sesi bersama dengan Yang Mulia Tuan ini, kita biasanya mempelajari banyak benda-benda yang baru ni, Ramizah. Kita katakan tadi topik yang jarang diceritakan namun penting untuk kita ketahui bersama. Tajuk syarat khas tanah kepada perumahan awam. Mungkin untuk mukadimahnya ni Tuan, untuk permulaannya ingin sekali ditanya, apa sebenarnya perkembangan ni berkenaan dengan tanah yang bersyaratkan pertanian untuk membina sebuah rumah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pertama sekali lagi lah ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak Radio Television Brunei, terutama sekali pihak Rampai Pagi kerana menjemput jabatan untuk mengadakan wawancara pagi ini. Jadi untuk makluman lagi sekali lah kepada orang awam, yang mana jabatan ini ke arah memberikan maklumat kepada orang ramai mengenai pengurusan tanah. Jabatan Tanah bersama-sama dengan Radio Television Brunei akan mengadakan segmen Tanah Asas Kemajuan Negara, yang mana akan terdapat beberapa sesi wawancara untuk makluman kepada orang ramai. Jadi saya selaku wakil daripada Jabatan Tanah menyeru kepada para penonton khususnya penonton Rampai Pagi, bagi mana yang ingin mengetahui maklumat lanjut, mempelajari ataupun ingin mengetahui maklumat terkini mengenai pengurusan tanah. Jadi orang ramai bolehlah mengikutilah wawancara-wawancara. InsyaAllah akan diadakan minggu kedua setiap bulan, insyaAllah. Jadi pada bulan yang lepas saya telah menerangkan secara ringkas mengenai pengenalan Jabatan Tanah, sejarah serta organisasi Jabatan Tanah itu sendiri. Jadi termasuklah mengenai jenis-jenis perkhidmat tanah yang terdapat di Jabatan Tanah. Jadi selaras dengan tajuk pada hari ini, Tanah Asas Kemajuan Negara, wawancara pada hari ini akan mengungsikan bagaimana Jabatan Tanah secara tidak langsung membantu mencorak kemajuan negara, yang mana kali ini hanya fokus kepada pembangunan rumah, khususnya rumah kediaman. Jadi untuk makluman orang ramai bahawa tanah bergeran yang dimiliki di negara ini didaftarkan khusus dengan syarat khas tanah yang tertentu, seperti mana yang terkandung di dalam bab 9/5 Kanun Tanah Penggal 40 adalah menjadi tanggungjawab pemilik tanah untuk menyelaras kegiatan mereka di atas tanah tersebut selaras dengan syarat khas tanah yang telah pun didaftar. Walau bagaimanapun, sebelum ini ada beberapa kemudahan yang mana pada dulunya dasar sementara diadakan untuk kemudahan orang awam pada masa dulu, seperti pembolehan pembinaan sebuah rumah di atas syarat khas tanah pertanian. Jadi sebelumnya mana-mana tanah bergeran dan mempunyai syarat khas tanah pertanian memang dibenarkan secara pentadbiran untuk pembinaan sebuah rumah sahaja. Ianya dahulunya dibuat relevan dan bersesuaian dengan perkembangan pada masa itu, iaitu adalah bertujuan untuk menggalakkan pemilik tanah membina rumah kediaman di atas tanah persendirian, di samping menggalakkan untuk orang bercucuk tanam. Perkara ini telah lama dipraktikkan sejak beberapa dekad dan alhamdulillah sehingga kini ianya banyak membantu ramai pemilik tanah untuk mendirikan rumah di atas tanah masing-masing dan sekaligus meningkatkan kualiti kehidupan orang awam di negara ini. Jadi mengikut pertanyaan tadi itu, apakah perkembangan mengenai tanah bersyaratkan pertanian untuk membina sebuah rumah pada masa ini?
Jadi seperti mana yang kita mengalami pada masa ini peningkatan penggunaan teknologi dan serta-serta kemudahan yang dibawa oleh teknologi terkini, semestinya proses kerja bagi permohonan-permohonan di Jabatan Tanah juga turut diberikan penambahbaikan. Ini termasuk permohonan proses tukar syarat kepada syarat perumahan am yang semakin alhamdulillah semakin mudah dan cepat. Oleh yang demikian, disebabkan penambahbaikan proses kerja ini dan ke arah memantapkan lagi pengurusan tanah-tanah di negara ini, mulai 2 hari bulan Januari tahun 2025, iaitu pada tahun ini mulanya, Jabatan Tanah dengan ini sukacita memaklumkan bahawa mana-mana pemilik tanah bergeran yang mana tanahnya mempunyai syarat khas tanah pertanian am 1 atau pertanian am 2 yang ingin dimajukan dengan sebuah rumah adalah dikehendaki untuk menukar syarat kepada syarat perumahan am terlebih dahulu. Jadi tujuannya inisiatif ini dilaksanakan adalah yang pertama untuk melaksanakan kanun tanah penggal 40 seperti mana yang telah pernah sedia maklum diterangkan sebelum ini. Jabatan Tanah adalah selaku agensi yang diberikan mandat untuk melaksanakan dan memperkasa apa-apa terkandung di dalam kanun tanah penggal 40. Antara lain yang terkandung dalam akta tersebut seperti yang saya katakan tadi adalah dalam bab 9-5 yang mana secara rumusan saja mana-mana dokumen hak milik tanah ataupun yang lazim tadi panggil geran seperti mana yang terkandung dalam seksyen 3 dan 6 adalah didaftarkan dengan syarat khas tanah yang khusus dan pemilik tanah hendaklah patuh dengan kegiatan yang dijalankan di atas tanah selaras dengan apa yang telah pun didaftar di dalam dokumen tersebut. Yang kedua, selain itu, ianya adalah bertujuan untuk memastikan pengurusan penggunaan tanah yang lebih teratur dan sejajar dengan akta dan syarat. Dan yang ketiga, di samping itu secara pentadbirannya ianya diselaraskan agar apa-apa maklumat yang disusun adalah lebih tepat dan tertib, dan ini adalah sangat penting dalam pengurusan guna tanah bagi kegunaan tujuan kemajuan negara Brunei Darussalam seperti perancangan di masa akan datang dan menyumbangkan maklumat terhadap apa jua komitmen negara Brunei Darussalam seluruh dunia seperti Sustainable Development Goal SDG. Alhamdulillah. Jadi sedikit sebanyak yang dikongsikan juga oleh Yang Mulia Tuan tadi. Katanya mulai 2 hari bulan Januari ini sebenarnya. Mana-mana pemilik tanah bergeran yang mana tanahnya mempunyai syarat khas tanah pertanian am 1 atau pertanian am 2 yang ingin dimajukan dengan sebuah rumah adalah dikehendaki untuk menukar syarat kepada syarat perumahan am terlebih dahulu. Itulah antara syarat yang baharu yang dapat dikongsikan bersama dengan Auda di luar sana mulai 2 hari bulan Januari 2025 yang lalu. Di sebetulnya Tuan ingin ditanyakan juga mengenai dengan soalan seterusnya. Sebetulnya pihak mana ataupun siapakah yang sebetulnya terkesan dengan pemberkasaan kanun tanah penggal 40 bab 95? Okey. Jadi pelaksanaan pemberkasaan bab 9-5 akan dilaksanakan, perlu diketahuilah akan dilaksanakan secara berperingkat yang mana setiap peringkat akan menjejaskan pihak-pihak tertentu insya-Allah. Jadi untuk peringkat awal atau permulaan ini pihak jabatan hanya akan menumpukan kepada mereka yang berhasrat untuk membina rumah dan permohonan tukar syarat khas tanah hendaklah dibuat sebelum mendapatkan kebenaran kemajuan di atas tapak tanah daripada pihak berkenaan. Jadi maksudnya sebelum dihadap memohon daripada biasanya Jabatan Perancang Bandar dan Desa atau ABCI, Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan. Jadi permohonan tukar syarat hendaklah dihadapkan terlebih dahululah kalau belum lagi bersyaratkan perumahan am. Jadi pada masa ini bagi mereka yang telah pun mendapatkan kebenaran kemajuan untuk membina rumah sebelum tarikh penguatkuasaan adalah terkecuali walau bagaimanapun jabatan ini masih menyarankan kepada pemilik tanah untuk tetap membuat permohonan menukar syarat khas tanah kepada perumahan am jika sekiranya belum Jadi ini sebagai penekanan saja pemerkasaan ini adalah bagi tanah yang mempunyai garan sahaja dan tidak termasuk tanah-tanah yang lain seperti tanah lesen tumpang sementara atau LTS atau TUL itunya. Jadi bagi tanah lesen tumpang sementara insya-Allah akan diterangkan lanjut dalam segmen yang akan datang.
Jadi itulah sedikit sebanyak Joy yang dikongsikan berkenaan dengan siapa ataupun pihak mana yang terkesan dengan pemerkasaan kanun tanah Pegang 40 bab 95. Kalau Nat lihat kembali yang kami kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan syaratnya di mana pemilik tanah bergeran yang mana tanahnya mempunyai syarat khas, tanah pertanian AM1 atau pertanian AM2, kita ingin petik terma pertanian AM1 dan AM2 itu. Apa sebenarnya bezanya? Apa sebenarnya maksudnya ni Tuan? Bagaimana? Baik, jadi pada masa ini bagi memudahkan jenis-jenis syarat khas tanah yang didaftarkan, Jabatan telah pun membuat penyelenggaraan atau mengemaskini terhadap syarat khas tanah yang mempunyai elemen pertanian. Jadi sebelum diperkenalkan pertanian AM1 dan pertanian AM2, syarat yang mempunyai aktiviti pertanian memang banyak dan bermacam-macam. Contohnya kalau habis kita pernah melihat dalam geran ada didaftarkan syarat padi, syarat pokok-pokok getah, syarat pokok-pokok rumbia, buah-buahan dan bermacam-macam lagi. Jadi sekarang ke arah memastikan syarat khas tanah untuk sentiasa relevan di masa akan datang. Oleh demikian pada 14 November tahun 2022, aktiviti pertanian dikategorikan kepada dua bahagian, iaitu pertanian AM1 iaitu dikategorikan untuk tanaman padi dan bijiran, dan pertanian AM2 iaitu tanaman selain daripada pertanian AM1 pertanian AM1 iaitu seperti pokok-pokok getah, rumbia, buah-buahan, sayur-sayuran dan termasuklah ternakan dan seumpamanya. Jadi sebelumnya dan lazimnya dulu seperti mana yang disampaikan tadi, mana-mana tanah yang mempunyai syarat khas tanah pertanian ini memang dibenarkan secara pentadbiran untuk membuat sebuah rumah. Tapi sekarang tahun ini pemilik tanah yang berhasrat untuk membina rumah hendaklah terlebih dahulu membuat permohonan tukar syarat khas tanah kepada syarat perumahan AM. Okey. Jadi sebetulnya banyak yang kita ketahui dan banyak yang kita belum tahu. Alhamdulillah dengan konsep pada kali ini saya dan Nat pun juga banyak mengetahui mengenai syarat-syarat terutama sekali bila mana kita sebut sahaja pertanian AM1, AM2, rupanya itulah bezanya. Pertanian AM1 iaitu dalam kategori padi dan bijiran, betul ya Tuan. Tapi kalau pertanian AM2 adalah buah-buahan, sayur, mungkin ternakan juga kan? Itulah sedikit sebanyaknya. Ya, jadi sebetulnya ingin diketahui juga bagaimana tata cara permohonan tukar syarat khas tanah yang dibuat dan berapakah juga tempoh proses permohonan tukar syarat khas tanah pada masa ini Tuan? Baik. Jadi untuk membuat permohonan tukar syarat khas tanah, pemilik tanah hendaklah mengisikan borang permohonan tukar syarat khas tanah serta menghadapkan dokumen-dokumen yang diperlukan ke pejabat tanah daerah masing-masing, iaitu tertakluk kepada letak tanah. Maksudnya kalau tanahnya itu terletak di daerah Tutong, jadi dihadapkan ke pejabat tanah daerah Tutong mengikut daerah masing-masing. Jadi borang boleh didapati di pejabat-pejabat tanah daerah dengan bayaran RM1 ataupun orang ramai boleh memuat turun borang secara percuma daripada laman sesawang Jabatan Tanah di www.land.gov.bn. Termasuklah dia nota dokumen-dokumen yang diperlukan terdapat di laman sesawang. Jadi cukai tanah hendaklah dijelaskan terlebih dahulu sebelum menghadapkan permohonan tukar syarat khas tanah. Selepas itu diikuti dengan pembayaran yuran pentadbiran sebanyak RM10 dan pembayaran senarai tanah yang dimiliki sebanyak RM2 setiap satu tanah yang dimiliki. Jadi mengenai tempoh tadi tempoh proses permohonan tukar syarat khas tanah pada masa ini memakan secara puratannya memakan masa dalam 2 bulan insya-Allah. Sebelum ini memang lebih daripada itulah. Jadi alhamdulillah ini secara purata saja. Ada yang memang awal boleh ditetapkan tertakluk kepada komplikasi permohonan yang dihadapkan. Alhamdulillah. Jadi setakat ini Tuan, dengan tajuk kita syarat khas tanah kepada perumahan AM ini memang banyak yang kami pelajari berkenaan dengan syarat-syarat pertanian AM dan sebagainya. Namun kita sekarang ingin berbicara tentang beberapa kesalahpahaman mungkin ataupun pertanyaan berkenaan dengan inisiatif yang telah pun dilaksanakan ini. Jadi di antara salah satu pertanyaannya adalah sekiranya pemilik tanah hendak membuat permohonan pindah milik tanah, adakah perlu untuk menukar
syarat khas tanah terlebih dahulu. Baiklah. Jadi ini kesalahfahaman memang banyak soalan-soalan macam ni yang kami terima. Jadi itulah kita kongsikan di sini kan. Mungkin dapat dikongsikan dengan orang ramai pada pagi ini. Yang lazim yang kami terima lah, ada kadang-kadang memang datang ke pejabat tanah, jadi inilah kami jelaskan lah. Jadi ini perlu diketahui seperti mana yang saya sebutkan tadi, ini bagi orang yang berhasrat untuk membuat rumah sahaja dulu. Jadi kalau sekiranya ia membuat pindah milik, tapi syarat syarat khas tanah itu masih pertanian am, ia akan membuat pindah milik saja dulu. Jadi dalam hal ini ia dimestikan untuk menukar syarat. Jadi tukar syarat khas tanah adalah bagi mereka yang berhasrat untuk membuat rumah saja. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum mereka mendapatkan kebenaran kemajuan. Jadi kalau hanya sekadar untuk pindah milik, boleh diselesaikan dulu pindah milik dan sebagainya. Setelah selesai pindah milik dan barutah kiranya pemilik tanah yang baru berhasrat untuk membuat rumah atau memajukan rumah, barulah ditukarnya kepada syarat perumahan am jika belum lagi bertukarlah. Jadi itulah jawapannya, mesti dipohonkan terlebih dahulu. Dan untuk soalan yang lazim juga ditanyakan oleh orang ramai mungkin, kalau tanah tersebut masih lagi dalam status gadaian, mungkin bolehkah pemilik tanah menukar syarat? Jadi ini antara jual yang top yang orang bertanya jual. Jadi untuk pertanyaan tadi itu, jabatan ini tidak ada halangan tertakluk dan dimestikan juga untuk memohon persuratan tiada halangan daripada institusi kewangan atau perbankan yang digunakan. Ini termasuk jika tanah tersebut sedang dalam keadaan atau berstatus dipajakkan. Pemilik tanah adalah dikehendaki untuk mendapatkan surat mengambil maklum daripada pemajak tanah terlebih dahulu dan menyertakannya dengan borang permohonan tersebut. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan bolehkah Indah sekiranya tanah tersebut adalah dalam status gadaian, pemilik tanah untuk menukar syarat. Di sini ingin juga ditanyakan di kesempatan kita bersama ini Tuan, untuk penonton-penonton kita yang mungkin lazimnya bertanya soalan ini juga, katanya adakah boleh untuk memohon tukar syarat khas tanah jika masih terdapat nama pemilik yang telah pun meninggal dunia. Kalau situasi sebegini, bagaimana Tuan? Apa solusinya? Baik, bagi tanah yang masih mempunyai nama pemilik yang telah pun meninggal dunia, hendaklah terlebih dahulu membuat permohonan tuntutan waris. Jadi permohonan mengenai permohonan tuntutan waris ini, alhamdulillah Jabatan Tanah bersama-sama dengan Jabatan Mahkamah Syariah pun ada membincangkan beberapa perkara untuk memudahkan permohonan tuntutan waris ini. Jadi untuk segmen permohonan tuntutan waris akan diadakan juga nanti, insya-Allah maklumat lanjut mengenainya akan diterangkan di sana mengenai macam mana membuat permohonannya dan juga berapa lama dan sebagainya. Tapi untuk soalan tadi itu, dalam hal ini untuk pemilik yang telah ada, yang masih didaftarkan, pemilik yang meninggal dunia yang telah masih didaftarkan dalam negara tersebut, jabatan menyarankan untuk membuat permohonan tuntutan waris terlebih dahulu sebelum meneruskan membuat permohonan tukar syarat khas tanah tersebut adalah sehingga masuk pemilik nama yang barulah. Jadi langkah pertamanya harusnya ada permohonan tuntutan waris dahulu. Itulah langkah pertamanya. Pertama. Kalau sekiranya pemilik ataupun syarat khas tanah, jika sekiranya masih terdapat nama pemilik yang telah pun meninggal dunia. Sebenarnya banyak lagi soalan yang kalau boleh kita tanyakan kan untuk tajuk ini. Namun masa sangat mencemburi kita. Dengan beberapa minit yang berbaki, mungkin Tuan ada ingin kongsikan ringkasan, rumusan ataupun apa-apa ingin dikongsikan bersama dengan penonton kita. Silakan Tuan. Baik. Sebelum menutup insya-Allah sebarang pertanyaan ataupun aduan insya-Allah Jabatan Tanah akan sentiasa meneliti apa isu-isu yang dihadapi oleh pemilik-pemilik tanah dan sekiranya kita mungkin ada terhad dalam hadir ke pejabat tanah daerah untuk bertanyakan soalan-soalan yang perlu kita tanyakan. Jadi kita juga boleh bertanya melalui laman sesawang Jabatan Tanah www.land.gov.bn ataupun menghantarkan email di info.land
jabatan.land.gov.bn, ataupun habis kita boleh menghubungi kami melalui Instagram jabatantanah.bn atau melalui talian Darussalam 123, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi begitulah tadi yang dapat dikongsikan oleh Yang Mulia Tuan Muhammad Khairul bin Zakaria mengenai dengan tajuk yang cukup menarik kita kongsikan dan kita kupas mengenai dengan syarat khas tanah kepada perumahan am. Jadi Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat kita kongsikan bersama. Hingga kita berjumpa lagi di lain masa, insyaAllah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam.